Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azila binti Pudin bersama rakan pembentang saya, Erna binti Ahmadiyah, akan membentangkan tentang kesusastraan Melayu dalam pendidikan bahasa Melayu bagi topik akal budi dan pemikiran tokoh dalam sastra bahasa Melayu. Seterusnya, akal budi dan pemikiran tokoh dalam karya sastra puisi Melayu tradisional. Konsep akal budi. Akal dalam pengertian bahasa Melayu ialah kebijaksanaan, pekerti perangai, akhlak, watak, sifat baik, perbuatan baik, kebajikan, tingkah laku, kelakuan tutur bicara, daya upaya. Budi pula boleh diartikan sebagai segenap tenaga dan fikiran dan berakal. Justru mempunyai akal atau fikiran, cerdik dapat berfikir, pandai mencari akal ikhtiar atau mencarikan ikhtiar daya upaya adalah ditakrifkan sebagai budi. Akal budi pula ialah mempunyai akal secara lahiriah tetapi menggunakan akal, berfikiran waras, rasional dalam menuturkan bahasa dan bijak mengungkapkan makna berdasarkan Jalaluddin 2014 dalam Hamid 2015. Ahmad 2003 dalam Mansur dan Jalaluddin menyamakan akal budi dengan nilai intelektual Melayu, maka akal budi tokoh dalam karya sastra puisi Melayu tradisional menunjukkan intelektual pencipta karya tersebut. Seterusnya, saya akan mula bentang berkenaan dengan akal budi bagi Raja Ali Haji. Nama sebenar beliau ialah Raja Haji Ali bin Raja Haji Ahmad. Beliau dilahirkan di Pulau Penyegat, Kepulauan Riau. Beliau berketurunan Bugis daripada golongan pembesar. Beliau merupakan seorang ilmuwan, ulama, sastrawan, bahasawan, dan sejarawan dunia Melayu pada abad ke-19 Masihi. Antara karya sastra yang telah dihasilkan ialah Bustan Al-Katibin, Kamus Logat Melayu Johor, Pahang Riau, Lingga, Salah Sila Melayu dan Bugis, Gurindam 12, Syair Siti Siana, dan Syair Hukum Nikah atau Syair Suluh Pegawai. Saya memilih syair Siti Siana untuk dianalisis. Berikut merupakan dua rangkap yang dipilih. Rangkap yang pertama yaitu setengahnya perempuan terlalu janggalnya, Roma di muka pula dicukurnya, seperti taji berandam di keningnya, kemudian memakai dengan selengkapnya. Raja Ali Haji mengumpamakan kening wanita yang dicukur dan dilentikkan adalah seperti taji seekor ayam. Hal ini kerana ayam merupakan haiwan yang sinonim dengan masyarakat Melayu untuk diternak sebagai sumber makanan, namun juga terdapat aktiviti sabung ayam yang menjadikan taji sebagai senjata, dan ini masih diamalkan oleh segelintir masyarakat Melayu. Perbuatan wanita yang mencukur kening sangat jelas telah melanggar perintah agama kerana mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rangkap seterusnya yaitu mengagak mengilai terlalu suka melihat laki-laki ditampakkan muka supaya laki-laki boleh menyangka ianya elok tiada terhingga. Perkara mengilai dikaitkan dengan cerita rakyat iaitu cerita hantu yang sering menilai atau ketawa secara kuat sekaligus tidak menunjukkan pribadi yang mulia sekiranya seorang wanita berperilaku sedemikian. Maka, golongan tua sering menasihati, khususnya anak dara, agar menutup mulut dengan telapak tangan ketika ketawa bagi menunjukkan kesopanan seseorang wanita selaras identiti masyarakat Melayu. Seterusnya, karya yang kedua yaitu Gurindam 12. Gurindam 12 saya memilih pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Maksudnya, penglihatan yang dijaga akan mengurangkan keinginan terhadap perkara-perkara negatif. Rangkap kedua, apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Pendengaran yang dijaga akan terhindar daripada berita yang tidak baik. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Seseorang yang menjaga tutur kata akan dapat banyak manfaatnya. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Anggota badan iaitu tangan
perlu dipelihara daripada mengambil barang yang bukan hak milik kita. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Nafsu individu perlu dijaga agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Anggota tengah hendaklah diingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Kehidupan seseorang perlulah dijalani dengan semangat. Dan yang terakhir, hendaklah pelihara kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Bermaksud, anggota badan yaitu kaki perlu dipelihara daripada melangkah ke tempat-tempat maksiat. Seterusnya, akal budi yang terdapat dalam karya Raja Ali Haji yaitu berdasarkan syair Siti Siana adalah suatu usaha Raja Ali Haji untuk mengangkat martabat kaum wanita Melayu selari dengan ajaran Islam. Syair Siti Siana meletakkan ilmu keagamaan, nilai dan akhlak sebagai akal budi utama yang dimasukkan oleh Raja Haji Ali seperti bab hukum syariah, bab tasawuf dan bab etika. Dalam Gurindam 12 pula, akal budi yang ditunjukkan adalah nasihat dan nilai akhlak selaras dengan tuntutan agama Islam. Seterusnya adalah akal budi bagi Hamzah Fansuri. Karya Hamzah Fansuri juga menuturi keagamaan, yaitu pandangan Islam sebagai tunjang kehidupan dalam menghasilkan karya-karyanya. Karya-karyanya banyak menggunakan unsur nilai-nilai murni dan akhlak berlandaskan agama Islam. Antara karya yang dipilih yaitu syair Perahu. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Hamzah Fansuri mentakrifkan diri seperti perahu yang perlu diterapkan dengan ilmu agama dan nilai-nilai murni seiring dengan agama Islam. Penulis menyuruh masyarakat muda supaya mengenali diri sendiri agar berwaspada dan beringat-ingat selalu. Sentiasa juga melakukan amal ibadah yang berfaedah selaras dengan ajaran Islam. Seterusnya yaitu syair dagang. Hai sekalian kita yang kurang, nafsumu itu lawan berperang. Jangan hendak lebih baiklah kurang, janganlah sama dengan orang. Amati-amati membuang diri, menjadi dagang segenap diri. Baik-baik engkau fikiri supaya dapat emas sendiri. Akal budi yang ditunjukkan adalah nilai murni dan akhlak ketika berdagang. Seiring dengan nilai yang terdapat dalam ajaran Islam, yaitu sentiasa bersederhana dan tidak menggunakan hawa nafsu semata ketika berdagang. Seterusnya yaitu akal budi Tenas Effendi. Tengku Nasyaruddin Effendi atau dikenali sebagai Tenas Effendi dilahirkan pada 9 November 1936. Beliau merupakan budayawan dan sastrawan dari Riau. Tenas Effendi sudah terlazimi dengan adat dan istiadat Melayu dan menjalani adab dan etika Melayu dalam kehidupan sehariannya. Karya yang dipilih yaitu Khazanah Pantun Melayu Riau. Walau bulan tidak mengambang, pelita kami tetap menyala. Walaupun tuan tidak memandang, cinta di hati tetap membara. Tiang rumah kayu meranti, baik diukur agak sedepa. Abang sudah malu menanti, adik ditegur tidak menyapa. Akal budi dalam kedua-dua pantun tersebut dalam karya Khazanah Pantun Melayu Riau ialah menunjukkan nilai murni berkasih sayang. Apabila seseorang itu tidak mengenali individu tersebut namun masih mempunyai rasa cinta yang mendalam terhadap individu tersebut. Pantun oleh Tenas Effendi syarat dengan nilai-nilai mulia berdasarkan ajaran Islam serta norma-norma sosial dan dengan kesantunan serta kesopanan mengikut identiti masyarakat Melayu. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep pemikiran. Konsep pemikiran menurut Dr. Zainab Nawab Khan 2021 menyatakan bahawa pemikiran merupakan salah satu perkara yang melibatkan analisis
serta penilaian berkaitan sesuatu maklumat. Pemikiran ini juga berlaku semasa proses dalam mengenal pasti sesuatu permasalahan dengan memikirkan menggunakan kognitif untuk membuat penyelesaian masalah. Di sini kita dapat lihat dia punya konsep pemikiran. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, yaitu pemikiran dan contoh karya Raja Ali Haji. Pemikiran tokoh Raja Ali Haji dalam puisi Melayu tradisional adalah berkaitan dengan struktur bahasanya yang sangat indah, kerana di dalam pemikirannya untuk penghasilan puisi Melayu tradisional tersebut mengandungi pesanan yang sangat baik kepada masyarakat. Di dalam penghasilan karyanya ada menyelipkan kewajipan untuk mematuhi arahan dan suruhan daripada Tuhan kerana berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul merupakan salah satu pegangan hidup kita sebagai umat Islam. Menurut Alimuddin Hasan 2015 pula menyatakan bahawa dalam pemikiran tokoh Raja Ali Haji untuk keagamaan dalam penghasilan karya berkenaan juga adalah kepentingan dalam menjaga sesuatu nama dan agama dalam memastikan kesinambungan hidup menjadi lebih baik. Beliau juga ada menekankan pemikiran berkenaan individu yang tidak tahu menjaga nama baik sendiri dan keluarga. Kerana beliau mengatakan bahawa adalah rendah darjatnya di mata manusia. Contoh karya yang dihasilkan oleh beliau iaitu Gurindam 12. Karya yang dihasilkan oleh beliau banyak yang berkaitan dengan agama. Hal ini demikian kerana faktor agama iaitu keislaman yang salah satu merupakan latar belakang beliau serta pendidikan yang berunsurkan landasan Islam banyak mempengaruhi pemikiran tokoh karya sastra ini dalam penghasilan karya tersebut. Pemikiran tokoh Raja Ali Haji berkaitan dengan adab seseorang manusia. Pemikirannya berkaitan dengan adab tersebut adalah salah satu pengajaran yang boleh dilihat dan diperhatikan dalam penghidupan ini. Adat sering diendahkan oleh setengah pihak yang egois. Dalam pemikiran Raja Ali Haji ini juga ada menyatakan ancaman yang berbentuk kelalaian manusia menjadi pegangan utama kepada individu serta budaya luar yang negatif menjadikan ikutan kepada masyarakat. Antara contoh karya yang berkaitan adab dihasilkan oleh Raja Ali Haji iaitu Tuhfat al-Nafis yang sangat penting kepada negara dan masyarakat. Penghasilan karya ini juga adalah mengingatkan kepada seseorang pembesar untuk tidak terlalu lalai dalam mengejar kehidupan dunia tanpa memikirkan kehidupan rakyat yang susah. Baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya iaitu pemikiran dan contoh karya Hamzah Fansuri. Konteks pemikiran beliau menyeru masyarakat agar mengelakkan pembesar yang zalim dan hal ini telah menjadikan karya beliau terdapat di dalam maklumat sejarah Aceh. Menurut Mira Fauzi 2013 menyatakan bahawa karya yang terdapat dalam toko Hamzah Fansuri ini telah banyak dibakar atas arahan daripada Sultan Iskandar Sani yang memerintahkan agar karya beliau itu dilenyapkan. Beliau juga terkenal dengan seorang yang mempunyai kelebihan dalam bidang kemahiran. Beliau juga mempunyai aliran pemikiran dari sudut keagamaan. Kelantangannya dalam menyuarakan pemikiran dapat diperhatikan menerusi karya yang dihasilkan dalam bentuk syair. Antaranya syair perahu, syair burung pinggai, syair dagang dan lain-lain. Pemikirannya sangat terkenal dalam Wujudiyah yang merupakan suatu pahaman berkaitan tasawuf yang mempunyai pahaman tersendiri berkaitan dengan Tuhan yang wujud dan yang
menciptakan sesuatu alam dan bumi pada kebenarannya tidak mempunyai kewujudan. Pemikiran beliau juga menyatakan bahawa Nur Muhammad adalah suatu ciptaan Tuhan dan itu juga menjadi zat dan wujud Allah. Dalam ajaran wujudiyah, beliau menyatakan bahawa kehidupan dunia adalah sementara dan sentiasalah beringat bahawa kematian itu suatu kepastian. Karya beliau juga telah menjadi suatu ilmu pengetahuan dan perdagangan yang digunakan sehingga kini. Karyanya dalam syair Burung Pinggai ini adalah suatu lambang hubungan erat antara manusia bersama Tuhan. Selain itu, syair Perahu juga merupakan salah satu karya yang dihasilkan oleh Hamzah Pansuri. Dalam syair ini adalah berkaitan kehidupan manusia yang disamakan dengan perahu yang berada di dalam lautan. Suatu lambang pelayaran yang sangat menggerunkan dapat diperhatikan di dalam syair berkenaan. Di samping itu, karya syair beliau juga iaitu syair dagang. Syair ini merupakan salah satu pelambangan di antara Tuhan dengan manusia. Dalam penghasilan karya berkenaan, Hamzah Pansuri menyatakan berkaitan dengan keperitan hidup yang dialami oleh seorang anak yang hidup sebagai perantauan. Seterusnya, Hamzah Pansuri juga telah menghasilkan karya berbentuk prosa iaitu Asar Ar-Arifin fi Bayan Ilmu Al-Suluk wal Tauhid. Di dalam karya itu adalah kesatuan di antara matahari dan cahaya yang dinyatakan sentiasa bersatu dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Kita pergi kepada pemikiran dan contoh karya Tinas Effendi. Pemikiran tokoh puisi Melayu tradisional iaitu Tinas Effendi ini pula adalah berkaitan dengan kepribadian diri. Kebanyakan masyarakat Melayu adalah beragama Islam dan hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersopan santun, mempunyai sifat terbuka dan mempunyai hati yang mulia. Pemikiran berkaitan dengan kepimpinan juga menjadi pemikiran di dalam tokoh karya sastra puisi Melayu tradisional iaitu tokoh bernama Tinas Effendi. Ini dapat dilihat apabila beliau ada menegakkan berkaitan dengan masyarakat Melayu yang disarankan untuk bersifat lebih mulia selari dengan kepribadian masyarakat itu sendiri. Menurut Nur Azima Zakaria 2017 menyatakan pemikiran dari sudut ekonomi. Tinas Effendi ada menyatakan bahawa masyarakat Melayu seharusnya menjalankan kegiatan ekonomi yang baik dan halal serta tidak memudaratkan masyarakat itu sendiri. Hal ini demikian kerana beliau memberikan persamaan bahawa sesuatu kegiatan ekonomi yang dilakukan itu menjuruskan kepada sesuatu perhitungan di dalam dunia dan juga di akhirat. Ini dilakukan dalam memastikan kelestarian sesuatu ekonomi dalam negara itu lebih terjaga. Karya yang terdapat di dalam penghasilan karya Tinas Effendi ini adalah seperti pantun yang berkaitan dengan adab, kepribadian diri dan lain-lain. Karya Tinas Effendi ini juga mengandungi karya berbentuk keagamaan. Dalam karya pantun berkenaan, dengan keagamaan ini ada menyelitkan berkenaan sebagai seorang umat Islam seharusnya mempunyai keutuhan agama yang baik dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Tuhan. Jelaslah menunjukkan bahawa karya yang dihasilkan oleh Tinas Effendi ini sememangnya menjadi rujukan kepada masyarakat, khususnya kepada orang Melayu kerana mampu dijadikan sebagai kaedah pemikiran masyarakat Melayu. Karyanya yang berkaitan dengan adab, kepribadian diri, keagamaan dan sebagainya ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat itu berfungsi dalam komuniti.
Pantun yang baik adalah menekankan elemen yang mampu menjadikan nilai sebuah karya itu menjadi lebih bermutu dan menjadi tatapan di masa akan datang. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu kesimpulan. Secara kesimpulannya jelas menunjukkan bahawa karya sastra puisi Melayu tradisional sememangnya mempunyai pelbagai pengajaran serta menjadi alat pemikiran dalam kalangan masyarakat Melayu. Ini dapat dilihat dalam akal budi tokoh dalam karya sastra puisi Melayu tradisional dan juga contoh karya yang telah dihasilkan oleh masyarakat terdahulu untuk menjadi tatapan kepada masyarakat dan membolehkan masyarakat itu mendapat rujukan untuk mengenali dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan puisi Melayu tradisional ini. Nilai yang terkandung di dalam puisi Melayu tradisional ini juga mampu menjadikan masyarakat mempelajarinya dan bukan hanya sebagai hiburan semata-mata. Kita pergi kepada slide yang seterusnya adalah rujukan, di mana ini adalah rujukan yang saya dan bersama rakan saya untuk menghasilkan maklumat tentang puisi Melayu tradisional ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.